Okey, hari ni kita nak tengok kita punya sayur-sayuran di The Haikal Farm. Kita tengok dulu, okey. Okey, inilah sawi yang bakal dituai hari ni. Mungkin dua baris ni. Okey, untuk sawi-sawi ni sebenarnya saya suka buat setiap satu ni 2 kali. Maksudnya untuk first tuaian saya akan ambil hanya daun saja. Bila second tuaian baru saya akan potong lah. So macam ni mungkin dalam 1 atau 2 minggu, ni next 1-2 minggu, ni next 1-2 minggu, next 1-2 minggu dan seterusnya lah. Yang ni yang baru tanam, yang baru alihkan lah. Okay, yang ni pun mungkin hari ni. Tengok ni ada binatang ni. Tak apa, biarkannya. Walaupun dekat dalam ni sebenarnya ada juga binatang, walaupun kita just kurangkannya lah, bukannya nak halang semua lah. Okay, kita ke topik kita, iaitu macam mana cara untuk biakkan ketumbar Jawa. Okey, kalau anda tengok ni lah ketumbar Jawa. So untuk ketumbar Jawa ni sebenarnya dia ada beberapa cara lah untuk kita propagate ataupun untuk kita biakkan. Pertama sekali adalah dengan anak dia. Kalau anda tengok sini dah, ini adalah dia punya yang utama. Dia punya main, dia punya induk lah. So dia punya induk, kalau anda tengok kat bawah sini ada dia punya anak-anak pokok. So anak pokok ni anda boleh alihkan ke sini. Lepas tu nanti dia akan besar balik lah, jadi macam ni. Tu yang pertama. Yang kedua ialah dia punya anak benih. So ni anak benih dia. So anak benih ni kalau anda ambil, lepas tu anda tabur, dia pun akan naik jugalah. Anda tabur je macam ni. So dia akan naik juga jadi kecil-kecil macam ni lah. Yang ni semua yang daripada yang ni dia jatuh sendiri. Lepas tu dia naik anak pokok lah. Okay, yang ketiga, kalau anda tengok dekat ujung-ujung bunga ni ada anak pokok dah. So ini anda boleh petik je. Petik macam ni. Lepas tu anda boleh terus tanam kat tanah lah. Macam ni saya tanam sini je lah. Okay, tanam. Okay, lepas tu siram. Okay, lepas tu dia jadi macam ni. Banyak macam ni. So kalau setakat ni, kalau dia tempat yang sangat panas, macam sekarang ni musim panas, agak susah sikit lah dia nak naik. Sebab tu saya letak dekat bawah ni, dekat tempat yang ada bumbung ni. Saya buat tempat ada bumbung ni. So dengan tempat ni dia lagi cepat naik lah. Dan dia tak kering lah. Kalau yang kat luar tu ada yang dah mati juga. Yang saya tanam dekat direct ke tanah, dia ada mati jugalah. Sebab cuaca sekarang sangat panas. Dan kalau tak siram, macam saya pun tak ada masa sangat untuk siram, so dia akan matilah. Lagi-lagi kalau yang kecil-kecil baru pindah tu kan. Okay, ini pokok kentang. So pokok kentang ni saya baru cuba je tanam dekat sini. Sebelum ni pernah tanam tapi dah banyak kali gagal lah. Tapi tak apa, kita cuba yang ni pula. So ni nampaknya macam boleh menampakkan hasil. So ada dua lah saya punya polybag ni. Ni polybag size 24 inci kalau tak silap saya. 20 ke 24 macam tu, saya tak ingat. Rasa 24 lah, 4 inci. So saya tanam sini. So setakat ni ada 3 biji kat sini. So sini ada lobak contot. So lobak contot ni sebenarnya sebab saya letak dekat dalam ni je, saya tak tahu dia punya saiz ni macam mana. So saiz nanti mungkin sangat kecil lah. Dia mungkin besar tapi contot macam tu. Okay, kita jalan-jalan dekat kita punya The Haikal Farm. So ini pokok tomato. So ni pokok tomato yang baru dipindahkan lah ke sini. Sebelum ni saya letak dekat tempat yang berbumbung. Berbumbung lah, ada shade sikit. Ni baru pindah ke tempat yang terbuka. So letak sini ni dia punya anak-anak pokok. Dan ada yang dah ada tunas-tunas air. Okay, kalau anda tak tahu apa tu tunas air, okay, ni contoh tunas air. Yang ni. So tunas air ni kalau ikutkan anda boleh buang lah. So petik je macam ni. So ini sebenarnya kalau anda rajin, anda boleh cucuk dekat pasu lain, nanti dia akan tumbuh lah. Akan tumbuh juga. Tapi kalau dah macam saya dah banyak sangat, macam buang je lah. Sebab kebanyakannya yang saya tanam ni pun daripada tunas air juga. Ni semua ni daripada tunas air. Yang tunas air pokok induk yang sebenar, yang besar. Lepas tu saya potong macam ni. Lepas tu bila saya cocok, dia akan tumbuh macam ni balik lah. So dia lagi cepat compare kalau kita nak tanam dengan menggunakan biji benih lah. Kalau macam ni dia pun ada yang dah start berbunga. Kalau anda tengok sekejap mana tadi.
Macam ni dia dah nak start berbunga lah. So dia punya hasil dia lagi cepat sikit kalau kita ambil tanam daripada tunas air ni. So ni contoh yang saya dah buat juga semalam, sebab saya baru terjumpa, lepas tu saya potong je lah. Macam ni tunas air ni saya boleh buang lah kalau nak. So kalau macam ni kan, tunas air dah besar ni, saya biarkannya sebab dia macam dah nak jadi 2 induk. So nanti dia akan kembang dan jadi dahan yang berbuah jugalah. So ini sebenarnya masih dalam proses untuk susun balik, untuk decorate balik saya punya farm ni. So bayam merah ni saya main campak je sebenarnya kat sini. Sebab sebelum ni tempat ni macam tak ada apa-apa. Tapi saya letak tanah sikit, lepas tu saya campakkan bayam merah punya biji benih, lepas tu dia tumbuh macam ni. So saya nak biarkan sebenarnya dia macam nak rimbunkan lebih banyak lah. Bila lebih banyak tu nanti ada yang induk yang macam ni, dia dah keluarkan dia punya benih, biarkan nanti dia tersebar balik, dia akan tumbuh lagi lah yang kecil-kecil. So kita nak jadikan ni lah induk dan juga benih dia lah. Tu dia punya, tu apa tu? Belalang. Okay, ada belalang. Tak apa, biarkan dia makan sini daripada dia makan tempat lain, biar dia makan sini. Okey. Okey, ni anak-anak pokok halia bara. Anak pokok halia bara. Lepas tu kat sini ada pokok kacang renek lah. So ni dah kacang renek yang asal, yang saya beli, bukan saya belilah, yang saya beli benih, lepas tu antara pokok polybag yang pertama. Yang ni ada satu pokok, sebelum ni tinggi sebab saya letak dekat tempat yang redup. So dia macam cari matahari, so tinggi, so saya potong ni. So ni adalah yang ni kacang yang baru lah. So ni pun baru tanam, kalau salah dalam 2 minggu, 2 minggu lebih. Yang ni baru seminggu. So yang ni dah hampir 1 bulan. Yang ni, 2 ni dah start mula berbunga dan dia akan jadi macam tu lah nanti. So saya bajet nak ada dalam 5-6 untuk kalau dia sekali berbuah tu, kita boleh buat sekali sayur lah, macam tu lah. So dalam setiap kali itu dalam dapat 10 kacang pun dah okey lah. Ini pokok bende. So pokok bende ni kecil-kecil lagi tapi dah berbuah, tak tahu dia bantut ke apa. Tapi saya punya pokok bende ni macam ni lah, dia kecil dan cepat tua. Kemungkinan juga adalah dia bantut lah. Saya pun tak sure kenapa. Tanah saya rasa saya dah cuba beberapa kali, cuma sekarang saya cuba untuk elakkan dia daripada kena makan dengan dia punya daun. Kita tak nak botak lah, tu saya punya target sebenarnya. Saya nak cuba kawal jangan sampai daun botak, sebab sebelum ni hanya ada satu batang, lepas tu kebanyakan daun tu gugur, mungkin disebabkan rama-rama, disebabkan mungkin hama ke ataupun lain-lain serangga perosak lah. So target saya untuk kali ni sebenarnya nak kawal dia punya daun supaya tak rosak lah, tu yang utama dia lah. Sebab saya tengah cari cara penyelesaian juga untuk cara macam mana untuk kawal secara organik untuk bende-bende ni lah. Okey, ni untuk halia bara kita biarkan dulu. Okey, ni pokok terung, ni pun pendek. Okey, ni pokok kunyit yang saya baru tanam. Yang ni yang baru lah. Umur dia mungkin dalam sebulan lebih macam tu. Yang ni yang dah saya rasa dalam 2 bulan atau 3 bulan pun sama. Sekarang ni dah ada, kalau kunyit dah ada lebih daripada 10 pokok lah, 10 pokok lah. Okay. Kalau dia selamat hidup semua lah. So ni pokok halia. Halia pun kat sini ada 8, 9, ada 10 juga lah. Kat sini ada 8, dekat tempat sana ada 2. Nanti saya akan tambah tanah sikit, kalau macam ni dia dah terkeluar kan. Okey, itu dulu untuk kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.